Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya, Puan Hajah Nur Rashikin binti Jasmun yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan memberi garis panduan bagaimana melaksanakan tugasan kerja khusus ini. Malah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan kerja khusus ini. Baiklah, pada hari ini saya, Nik Isyirah Najwa binti Muhammad Kamil, merupakan pelajar dari kelas PPISMP Pendidikan Islam 4, akan membentangkan mengenai aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya, malah usaha pembentukan guru berjiwa pendidik. Sebelum saya menelusuri tajuk ini dengan lebih mendalam, eloklah jika saya memperincikan pengenalan tajuk aspirasi dan hala tuju pendidikan ini. Baiklah, maksud aspirasi di sini ialah menurut Kamus Dewan dan Pustaka 2017, aspirasi membawa maksud keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. Oleh itu, aspirasi pendidikan ialah keinginan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam melaksanakan suatu perubahan besar dalam sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian murid, mampu memiliki dan mampu menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21 bersandarkan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehinggalah 2025. Baiklah, seterusnya ialah terdapat 5 aspirasi pendidikan negara, iaitu yang pertamanya adalah akses kepada kejayaan, yakni 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Untuk memenuhi hasrat tersebut, setiap individu harus diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira latar belakang status ekonomi, sosial, keistimewaan, jentina, kaum atau agama. Aspirasi pendidikan negara yang kedua ialah kualiti standard kebangsaan, yakni negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Bagi mencapai hasrat untuk setanda dengan pencapaian di peringkat global, sistem pendidikan Malaysia perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat berdasarkan tanda arah sistem pendidikan negara lain mengikut standard antarabangsa. Penambahbaikan prestasi ini termasuk standard untuk bidang seperti matematik, sains dan bahasa Inggeris serta kemahiran berfikir aras tinggi seperti aplikasi, penaklukan dan penyelesaian masalah. Aspirasi pendidikan negara yang ketiga ialah equity untuk semua murid, yakni 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar, luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang tahun 2020. Penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang, sosioekonomi, gender dan tempat akan dapat memastikan hak kesaksamaan pendidikan untuk semua. Merapatkan jurang sosioekonomi dan antara bandar dengan luar bandar dijangka akan memberi impak terhadap jurang pencapaian antara negeri dan jenis sekolah. Aspirasi pendidikan negara yang keempat ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid, yakni sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Perpaduan menjadi faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu seimbang dan harmoni seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Aspirasi pendidikan yang terakhir ialah pelaksanaan berkecekapan tinggi, yakni sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Okey, baiklah, ini merupakan aspirasi murid. Terdapat 6 aspirasi murid. Yang pertama ialah pengetahuan, kedua kemahiran berfikir, ketiga kemahiran memimpin, keempat kemahiran dewi bahasa, kelima etika dan kerohanian dan yang terakhir ialah identiti nasional. Okey, baiklah.
Selaras dengan standard kualiti pendidikan Malaysia dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang digubal, sistem pendidikan di Malaysia mengalami beberapa perubahan bagi merealisasikan kemenjadian murid serta aspirasi yang ingin dicapai dalam standard dan pelan tersebut. Oleh itu, terdapat beberapa implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap sistem pendidikan melibatkan pelbagai komponen. Implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan yang pertama ialah pengetua atau guru besar PGB mampu menjalankan kerjasama profesional bersama pihak atasan pendidikan seperti Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menerusi pelbagai program yang dianjurkan. Seterusnya, implikasi yang kedua ialah perubahan peribadi pendidik ke arah yang lebih positif dengan dapat melahirkan guru yang bertanggungjawab dan amanah dalam menggalas tugas seorang pendidik. Dan implikasi yang terakhir ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran guru bertambah mutu dan lebih berkualiti. Baiklah, topik yang seterusnya ialah usaha pembentukan guru berjiwa pendidik. Berdasarkan implikasi pengetua atau guru besar PGB mampu menjalinkan kerjasama profesional bersama pihak atasan pendidikan seperti PPD dan KPM menerusi pelbagai program yang dianjurkan, usaha pembentukan guru berjiwa pendidik ialah dengan pihak PPD atau kerajaan dapat menyediakan akses dan kemudahan kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Hal ini kerana prasarana pendidikan merupakan salah satu unsur pengurusan pendidikan yang sangat penting demi berlangsungnya suatu proses pendidikan. Malah, dalam menjalankan proses pendidikan, kewujudan kemudahan dan prasarana tentunya sangat membantu untuk kelancaran dan kecekapan proses pembelajaran tersebut. Kemudahan dan prasarana dapat memudahkan guru dan pelajar. Tambahan dapat mempercepatkan proses kerja. Di samping itu juga, kemudahan akses dan prasarana dapat meningkatkan produktiviti aktiviti pendidikan guru serta pelajar, juga hasilnya akan berkualiti tinggi. Hal ini bukan sahaja dapat meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia, malah dapat menghasilkan guru yang berjiwa pendidik. Contohnya ialah pihak kerajaan melaksanakan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Hal ini dapat dibuktikan dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengambil langkah menyelesaikan masalah capaian internet di 4 kawasan di Sabah, terutama bagi membolehkan pelajar mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR secara dalam talian. Menurut SKMM, 4 kawasan itu ialah Sekolah Kebangsaan Desa Permai Tonggot di Kinabatangan, Pulau Sebatik di Tawau, Kampung Sungai Darat di Kota Marudu dan Kampung Ulu Entabuan di Tenung. Malah, 51 menara baharu 4G siap dibina di bawah Pelan Jendela di Sabah. Kerja-kerja pembinaan menara baharu akan bermula pada awal 2022 dan dijangka siap pada Disember 2022. Pembinaan menara berkenaan akan memberikan perkhidmatan 4G sekaligus mempertingkatkan capaian internet di kawasan berkenaan. Selain itu juga, penduduk kampung terutamanya pelajar menarik nafas lega apabila Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM menaik taraf penara telekomunikasi di kampung itu kepada jaringan 4G sekaligus membolehkan mereka mengakses internet dengan mudah. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Cengan, Muhammad Husman Husin berumur 17 tahun, mengikuti sesi pembelajaran dan menyiapkan tugasan secara dalam talian di bangsal tepi rumah ketika ditemui bernama di Kampung Padang Kedondong baru-baru ini iaitu Mac 2022. Gambar-gambar ini menunjukkan peristiwa kerajaan memberikan kemudahan dan prasarana kepada rakyat dari segi pendidikan. Gambar yang pertama merujuk kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Cengan, Muhammad Husman Husin, 17 tahun, mengikuti sesi pembelajaran dan menyiapkan tugasan secara dalam talian di bangsal tepi rumah. Keempat-empat gambar yang seterusnya merupakan peristiwa kerja-kerja pembinaan menara yang akan memberikan perkhidmatan 4G kepada penduduk di Sabah. Baiklah, contoh yang seterusnya ialah pihak kerajaan memberi bantuan tablet percuma kepada pelajar B40. Hal ini dapat dibuktikan dengan kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi terpilih akan melaksanakan inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia bagi membekalkan sebuah tablet kepada setiap pelajar B40 di Institusi Pengajian Tinggi IPT.
PKIS Peranti Siswa Keluarga Malaysia adalah satu inisiatif kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi terpilih untuk membekalkan sebuah peranti tablet kepada setiap pelajar B40 di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Seramai 600,000 siswa-siswi daripada keluarga B40 bakal menerima manfaat daripada inisiatif berkenaan. Kerajaan turut bercadang untuk melanjutkan pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM2,500 ke atas pembelian telefon bimbit, komputer dan tablet sehingga 31 Disember 2022. Gambar-gambar ini menunjukkan peristiwa pembentangan bajet 2022 bahawa pelajar B40 IPT dibekalkan tablet dalam inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Contoh yang lain ialah pihak kerajaan menyediakan kemudahan pendidikan khas. Hal ini dapat dibuktikan dengan RM150 juta digunakan untuk membuka kelas pendidikan khas. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Teo Ni Ching, kerjasama lanjut bagi tujuan ini boleh dijalin dengan ahli parlimen supaya lebih banyak kelas PPKI akan dibuka. Kelas pendidikan khas ini dicadang dibuka di lokasi strategik dan perlu berada di aras bawah bangunan sekolah. Selain mempunyai kemudahan mesra OKU, selain itu juga Kementerian Pendidikan Malaysia akan menyediakan 1,109 kelas program pendidikan khas integrasi PPKI baharu kepada kira-kira 7,591 murid berkeperluan khas MBK di seluruh negara tahun ini. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata jumlah itu membabitkan 421 PPKI seluruh negara yang bakal menjadi akses kepada pendidikan lebih mudah dan berhampiran dengan kawasan tempat tinggal MBK. Tambahan, KPM tubuh Jawatan Kuasa Khas Pendidikan Orang Asli. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan mewujudkan jawatan kuasa khas bagi meneliti aspek pendidikan masyarakat orang asli dalam usaha meningkatkan akses pendidikan kepada golongan tersebut. Gambar yang pertama dan kedua menunjukkan sekolah berpendidikan khas dan gambar yang ketiga merujuk kepada pendidikan khas kepada orang asli. Baiklah, seterusnya ialah berdasarkan implikasi perubahan peribadi pendidik ke arah yang lebih positif dengan dapat melahirkan guru yang bertanggungjawab dan amanah dalam menggalas tugas seorang pendidik. Usaha pembentukan guru berjiwa pendidik ialah guru berusaha menjaga kebajikan pembelajaran para pelajar tidak mengira pangkat. Menurut YB Datuk Seri Idris Yusof, Menteri Pendidikan Tinggi Putrajaya, beliau cukup berbangga apabila mendapat berita bahawa pihak universiti termasuk pensyarah dan staf serta mahasiswa, Majlis Perwakilan Pelajar, Majlis Ekskul Pelajar Kolej dan persatuan-persatuan pelajar menghulurkan bantuan kepada rakan-rakan mereka yang kesempitan duit melalui pelbagai program kebajikan. Beliau difahamkan bahawa kebanyakan program kebajikan telah dilaksanakan sejak dahulu lagi dan ada juga program-program yang baru diwujudkan. Hal ini bukan sahaja dapat memudahkan pelajar yang susah dan kurang berkemampuan, malah dapat mendidik guru supaya mempunyai jiwa sebagai seorang pendidik. Contohnya ialah guru menghantar dan mengambil bahan pengajaran di rumah pelajar. Hal ini dapat dibuktikan dengan seorang guru berjalan kaki 8 km menghantar modul PDPR ke rumah pelajar. Seorang guru berjalan kaki sejauh 8 km selama hampir sejam dan menaiki bot untuk sampai ke rumah pelajar bagi menghantar modul pembelajaran antara pengorbanan yang dilakukan oleh guru yang berada jauh di kepulauan. Inisiatif sebegitu perlu diambil oleh guru-guru sekolah kebangsaan SK Balambangan bagi memastikan tiada pelajar yang tercicir dari mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Selain itu, guru turut mengepos kerja rumah dan modul ke rumah pelajar agar mereka tidak ketinggalan dalam pelajaran. Gambar ini menunjukkan peristiwa pengorbanan guru menghantar dan mengambil bahan pengajaran di rumah pelajar-pelajar mereka. Contoh yang seterusnya ialah guru datang ke rumah pelajar untuk mengajar anak muridnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan seorang guru wanita datang ke rumah untuk mengajar murid. Sesudah penutupan sekolah akibat pandemik COVID-19, seorang guru yang mengajar di SMK Sibujaya Sarawak mengambil inisiatif datang sendiri ke rumah anak-anak didiknya untuk menyimak tugas yang diberi. Tindakan itu bagi memastikan tiada murid yang ketinggalan pembelajaran kerana tidak berkemampuan.
Gambar ini menunjukkan kegigihan seorang guru untuk menyemak tugasan yang diberi kepada anak muridnya dengan datang ke rumah anak muridnya. Contoh yang seterusnya ialah guru masuk ke pedalaman untuk menghantar bahan PDPR buat pelajar. Hal ini dapat dibuktikan dengan Anutra berumur 40 tahun iaitu merupakan guru mata pelajaran kimia di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chonghua, Tenung mencari sendiri lokasi rumah pelajarnya dengan bertanya kepada penduduk kampung seperti di Kampung Bamban dan Kampung Batu 14 yang terletak 40 km dari Pekan Tenung. Tindakan Anutra dan rakan-rakan seperjuangan beliau merupakan antara contoh pengorbanan dan kesungguhan guru-guru di negara ini dalam memastikan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR berjalan lancar, walaupun perlu diakui agak sukar untuk dilaksanakan pada mulanya ketika tanggapan umum PDPR adalah kaedah dalam talian. Namun apabila kaedah ini tidak berjalan dengan baik atas sebab-sebab tertentu, guru-guru ini tidak mudah menyerah kalah dan sebaliknya mereka berusaha pula dengan kaedah secara offline, iaitu guru-guru ini gigih mencari rumah pelajarnya yang terletak di kampung bagi menghantar sendiri bahan PDPR dan memberi penerangan. Gambar ini menunjukkan kesungguhan guru dalam memastikan pembelajaran pelajarnya di kawasan pedalaman tidak ketinggalan dengan guru memasuki kawasan pedalaman untuk menghantar bahan PDPR. Baiklah, akhir sekali, berdasarkan implikasi pengurusan pengajaran dan pembelajaran guru bertambah mutu dan lebih berkualiti, usaha pembentukan guru berjiwa pendidik ialah dengan pihak kerajaan menyediakan latihan perguruan kepada bakal guru dan guru-guru sedia ada dengan lebih berkesan serta sistematik. Contohnya ialah pihak kerajaan menyediakan institusi pendidikan guru. Hal ini dapat dibuktikan dengan Institut Pendidikan Guru Malaysia merupakan institusi pengajian tinggi yang melatih bakal-bakal guru sekolah rendah. Di Malaysia, semua Institut Pendidikan Guru kampus IPGK ini dikelolakan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia IPGM KPM yang bertempat di Cyberjaya. Terdapat sebanyak 27 buah IPG, kampus IPGK di seluruh Malaysia yang dikelolakan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM. Menurut misi IPG, Institut Pendidikan Guru dapat melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia. Malah, IPG dapat menjadikan guru memiliki kompetensi dalam melahirkan modal insan yang mampu berdaya saing bukan sahaja dalam bidang akademik, malah kerohanian dan dunia pekerjaan. Selain itu, guru perlu mempunyai tanggungjawab terhadap murid, diri sendiri, ibu bapa, masyarakat dan negara, rakan sejawat dan profesion keguruan. Bersandarkan kepada input inilah, maka guru memainkan peranan signifikan untuk merealisasikan PPPM dalam tempoh pada tahun 2013 hingga tahun 2025. Guru berperanan melonjakkan kualiti pendidikan negara ke tahap global. Bagi merealisasikan PPPM, guru memainkan peranan untuk melonjakkan kualiti pendidikan negara ke tahap bertaraf dunia. Dalam konteks merealisasikan hasrat PPPM ini, guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Bagi mencapai tahap ini, guru perlu mencabar diri sendiri untuk memastikan pemikiran kreatif dan inovatif, pemikiran kritis dan penakwilan serta keupayaan belajar berjaya diasah oleh guru kepada anak murid sebagai persediaan mereka untuk menghadapi arus globalisasi. Kementerian Pendidikan akan sentiasa berusaha dan bertanggungjawab menyediakan kepelbagaian akses kemahiran kepada guru untuk memastikan mereka sentiasa bersiap siaga mengharungi gelombang transformasi pendidikan negara. Gambar ini menunjukkan lokasi Institut Pendidikan Guru di seluruh Malaysia dan logo IPG. Baiklah, kita sudah hampir ke penghujungnya. Oleh yang demikian, penutup atau kesimpulan aspirasi dan hala tuju pendidikan ini dapat disimpulkan bahawa
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 telah mengubah corak sistem pendidikan secara menyeluruh berdasarkan falsafah pendidikan guru. Guru berperanan penting dalam memastikan aspirasi PPPM ini tercapai. Oleh yang demikian, seorang guru hendaklah mempunyai jiwa sebagai seorang pendidik untuk menghasilkan sistem pendidikan yang berkualiti. Dengan melaksanakan usaha yang telah dibincangkan sebentar tadi, pastinya seorang guru mampu mempunyai perwatakan guru yang berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik bukan hanya untuk mengajar semata-mata, tetapi perlu menghayati transformasi kurikulum dan impaknya terhadap sistem pendidikan negara. Akhirul kalam, guru yang berjiwa pendidik pasti mampu membimbing muridnya untuk memiliki nilai keinsanan dengan kualiti peribadi dan jalinan sosial yang baik. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.